Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam siri Fahami Al-Quran dan Salat dengan mudah, pelajaran 8A, yang mana kita akan pelajari surah Al-Asr. Nama saya Dr. Muhammad Ibrahim dan saya daripada Akademi Darul Quran. So, dalam pelajaran ini, iaitu 8A dan 8B, kita akan pelajari berkenaan dengan surah Al-Asr dan juga dalam tata bahasa fi'il mudhari' dan juga fi'il madhi, dan kita akan belajar tips pembelajaran 7 cara untuk belajar. Nah, di dalam pelajaran ini anda akan mempelajari 4 perkataan baru. Dan di akhir pembelajaran ini, anda akan mempelajari 53 perkataan yang disebut dalam Al-Quran hampir 25.532 kali. Ya, pada keseluruhannya terdapat 78,000 perkataan dan kita sudah akan sampai ke tahap 25.532. Surah Al-Asr merupakan surah yang ringkas tetapi menyeluruh. Ia menyatakan cara hidup yang sempurna menurut Islam. Ada beberapa kualiti, iaitu 4 kualiti. 2 daripadanya adalah untuk kebaikan diri sendiri, iaitu di dalam keimanan dan amal soleh. Dan 2 daripadanya adalah untuk kebaikan sosial ataupun untuk kebaikan halayak ramai, iaitu saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Mari kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, maknanya demi masa. Wal 'asr, demi masa. Wa maknanya dan wa juga bila digunakan seperti ini merupakan satu pernyataan ataupun satu sumpah. Kita nampak banyak surah yang dimulakan dengan perkataan sumpah, yang mana seperti contohnya wal fajr, wad duha, wal-laili dan berbagai lagi. Ini semua merupakan seperti wal-ars ni tadi. Wal-ars maknanya demi masa. Allah telah mengambil sumpah dengan waktu. Masa adalah saksi kepada apa yang diperkatakan selepas sumpah ini. Ini yang mustahak. Apa yang diperkatakan selepas sumpah ini. Nah, apa yang dikatakan? Innal insana lafi husr. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya umat manusia berada benar-benar dalam kerugian. Husr, dalam kerugian. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, inna, sesungguhnya, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi inna memaknanya sesungguhnya. Dan ini berlaku dalam Al-Quran sebanyak 1532 kali. Inna, sesungguhnya. Insana, makna umat manusia, bukannya lelaki, ya, sahaja. Insana maknanya umat manusia. La, benar-benar. Fi, lafi, benar-benar dalam. Fi, dalam, ya. Jadi benar-benar dalam. Walaqad yassarnal Qur'ana. Walaqad yassarnal Qur'ana. La tadi maknanya belum ataupun benar-benar, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana
Maknanya kami telah menurunkan Quran. Hus bermaknanya kerugian. Hasin-ra, husr bermaknanya kerugian. Jadi innal insana lafi hus, sesungguhnya umat manusia benar-benar dalam kerugian. Ini yang dinyatakan selepas daripada sumpahan wal asr ni tadi. Jadi mengambil perhatian kita bahawasanya Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya umat-umat manusia benar-benar dalam kerugian. Mesej dari sini ialah dalam ayat ini Allah menggunakan 3 bentuk penekanan yang menunjukkan kepentingan subjek ini. Pertama sekali dia mengambil sumpah. Yang kedua dia gunakan inna, sesungguhnya. Dan yang ketiga digunakan lafi. Terdapat penekanan yang keempat dalam bentuk innal insana illa. Di dalam kelas yang mempunyai 100 pelajar umpamanya, jika 95% gagal dari peperiksaan, kita takkan berkata semua lulus kecuali 95. Tapi tidak, kita akan berkata semua gagal melainkan kecuali 5. Ini membayangkan bahawa apa yang datang selepas kecuali adalah minoriti. Oleh itu, kebanyakan manusia berada dalam kerugian. Melainkan setiap kali kita mendengar ayat ini, kita perlu meningkatkan perhatian kita dan berfikir semula tentang apa yang telah kita lakukan untuk mengelakkan kerugian. Praktis dengan doa, imajinasi dan perasaan. Innal insana, sesungguhnya umat manusia, lafi, berada benar-benar di dalam kerugian. Kita apabila kita baca tu, kita ingatkan dengan doa, ya Allah, janganlah aku terjerumus di dalam kerugian. Imajinasi apa yang kita telah lakukan dengan perasaan. Illa, kecuali allazina, orang-orang yang allazina atau mereka, atau orang-orang yang mereka atau orang-orang yang ini berlaku sebanyak 1080 kali. Amanu, telah beriman. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus, iman, kepercayaan, keimanan. Amanu datang dari perkataan iman, alif mim nun. Wa amilu, dan mereka pula, wa amilu, dan pula, wa dan amilu, dan mereka pula, as-salihati, beramal soleh, dengan rasa percaya apakah amal kita dilakukan yang akan diterima Allah, baik atau jahat. Solihat, soleh, iaitu amal-amal baik, amal kebajikan dan seterusnya. Jadi illa allazina amanu wa amilus solihati, iaitu kecuali orang-orang yang telah beriman atau orang-orang beriman dan pula beramal soleh. Soleh, dia punya perkataan jamaknya ialah solihun atau solihin. Solihun atau solihin. Bagi wanita, solihah atau solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Mesej dari sini ialah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan iman yang teguh dalam melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Jika iman kita lemah, bacalah buku dan kitab-kitab dan bergaul dengan orang-orang yang baik.
orang-orang yang soleh. Ya, Al-Quran mengandungi maklumat terperinci tentang pegangan kami. Membaca Al-Quran dan memahami serta mengkaji hadis akan menguatkan diri kita dan meningkatkan iman kita. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Praktis dengan doa, dengan imajinasi dan perasaan, iaitu kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini belum cukup, tuan-tuan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan berpesan antara satu sama lain kepada kebenaran. Bil haqq watawasau dan saubil dan berpesan antara satu sama lain bil sabr, dengan kesabaran. Tadarrus ialah mengajar antara satu sama lain. Jadi kita bertadarus masa bulan puasa ini, kita mengajar di antara satu sama lain. Ya, wa tawasau bil sabr, dengan kesabaran. Kebenaran, hak kebenaran. Apakah kebenaran itu? Ialah apa yang didapati dalam Al-Quran dan Sunnah. Sabr atau ketabahan dan kesabaran, maknanya taat, mengelakkan daripada dosa dan bersabar apabila berhadapan dengan kesusahan. Mesej dari ini ialah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Iman dan amal soleh saja tidak mencukupi. Petunjuk juga untuk menasihati orang lain kepada kebenaran dan kesabaran. Ini yang ditekankan kepada kita orang Islam. Tak cukup kita belajar, kita hendaklah mengajar pula, ataupun menyedarkan orang, ataupun menasihati orang. Ya, di manakah seorang akan menemui kebenaran? Tidak lain dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika tidak mampu untuk memahami Al-Quran, maka bagaimana kita akan menyebarkan kebenaran kepada orang lain? Dalam banyak bab Al-Quran, Allah menerangkan bagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul menasihatkan manusia ke jalan kebenaran, yang benarnya dan kesabaran. Belajar dari mereka cara untuk melakukannya sekarang. Dalam ayat ini, mesej dari sini juga, Allah telah menyeru manusia dalam bentuk jamak ataupun dalam bentuk banyak, iaitu orang-orang yang beriman. Yang beriman ini menunjukkan bahawa kita perlu bekerja sebagai satu pasukan dan menasihati antara satu sama lain untuk taat kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kesabaran atau sabr ada 3 jenis. Kesabaran untuk beramal soleh termasuk kerja-kerja dakwah, kesabaran untuk menjauhkan diri dari dosa, dan kesabaran ketika berhadapan dengan kesukaran, dengan penyakit dan lain-lain lagi. Itu 3 jenis kesabaran. Jadi mesej dari watawasau bil haqq watawasau bis sabr, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang benar-benar percaya sehingga beliau berhasrat untuk saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya sendiri. Semua manusia adalah bersaudara sejak dari Adam dan Hawa lagi. Jadi kita harus berdoa untuk semua manusia supaya apa yang kita harapkan untuk diri kita sendiri, termasuk pengetahuan tentang mesej Islam tadi, hendaklah juga kita harapkan kepada orang-orang saudara-saudara kita yang lain. Untuk menyebarkan mesej ini, diri sendiri perlulah mahir terlebih dahulu. Praktis dengan doa, imajinasi dan perasaan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, iaitu dan berpesan antara satu sama lain kepada kebenaran
dan berpesan antara satu sama lain dengan kesabaran. Tuan-tuan, hadis Nabi SAW menyatakan, yang terbaik di kalangan kamu adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi Allah telah memilih anda untuk belajar Al-Quran. Bersyukurlah kepadanya dan janganlah menidakkan apa yang telah diberi. Jangan putus asa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat dan juga suka melihat siri video ini, silalah tekan butang like, share, kongsi dengan kawan-kawan, dan seterusnya butang loceng dan all. Terima kasih.